Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul fil karim wa ala alihi at-tayyibin al-mutahhirin wa ala ashabil ghuril mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di hari Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jama'ana wa iyyakum fi hadzal yaumil mubarak, Jumu'ah al-mubarak, wa fi hadzal syahril mubarak min ashhuril hurum wa min ashhuril hajj. Alhamdulillah jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak. Alhamdulillah nahnu najtami' fi hadhil ijtima'il mubarak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada setiap manusia yang ada di muka bumi hari ini melainkan ia hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ia akan kembali kepada kepangkuan ilahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan sebaik-baik pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ya'lamul ghaiba wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyahadah, perkara yang jelas terang lagi nyata. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, walaupun mungkin pada zahir mata kepala kita bila melihat sesuatu kita boleh mentafsirkan ataupun menterjemahkan apa yang kita lihat, tetapi kadang-kadang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala min wara'il hijab. Tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala ada perkara yang mungkin kita tak tahu, mungkin kita tidak merasai, mungkin kita tidak mengerti, kerana dialah Allah sahaja yang mengetahui apa yang berada di muka bumi hari ini. Oleh sebab itu, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah berikan pinjam umurnya sudah melepasi 62 tahun, iaitu umur baginda Nabi Muhammad SAW kembali ke rahmatullahi alaih. InsyaAllah hari ini saya ingin berkongsi, dan jarang-jarang saya mengambil perkongsian ini, melainkan ia adalah hujjatul wada'. Dia adalah haji perpisahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai kita melihat di masjid atau di rumah mungkin ada frame yang dikatakan khutbah hujjatul wada', tapi kita tidak mengambil erti apa yang tak disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya mengajak teman-teman saya, sahabat-sahabat asatizah, pendakwah, orang-orang yang naik mimbar, khutbah, ceramah, masjid, pengajian ilmu, bicaralah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara detik-detik terakhir sebelum wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat daripada teks khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat kullu ma yaduru fi hadzal alam, kullu ma yata'allaq ala kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tawsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita kembali balik apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat rupanya Nabi dah lihat
sebelum 1444 tahun dahulu. Kita nak masuk 1445. Sebab tu berapa ramai kita yang bila melihat teks khutbah Hujjatul Wada sambil lewa saja. Kita tak nampak sebenarnya itulah wasiat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita yang berada di dalam bulan Zulhijjah, hendaklah kita meyakini bahawasanya inilah bulan di antara bulan-bulan yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat ini menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr, demi waktu fajar. Kalau kita lihat dalam tafsir, akan melihat seperti mana tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya, di antara makna wal fajr itu, iaitu Allah bersumpah dengan waktu fajar, di setiap fajar. Mana setiap hari Allah SWT bersumpah. Dan ada pendapat mengatakan wal fajr, iaitu pada waktu pagi 1 Zulhijjah. Maknanya bila masuk 1 Zulhijjah, Allah SWT bersumpah wal fajr. Dan ada satu riwayat lain mengatakan makna al fajr iaitu 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, iaitu waktu nahar, waktu hari penyembelihan, hari korban. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimah wal fajr, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang ia ciptakan. Sebab itu dalam ilmu fiqh, kalau kita hamba Allah tak boleh bersumpah selain daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah saja. Maknanya kalau manusia nak sumpah hanya wallahi, wabillahi, watallahi, itu disebut wawul qasam, iaitu perkataan sumpah hamba hanya pada Allah SWT. Tapi kalau Allah boleh, Allah sumpah dengan wal asri, Allah sumpah dengan wattini wa zaitun, Allah SWT sumpah dengan wadduha. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut wal fajr walayalin ashr, dan malam 10, apa yang dimaksudkan? Di dalam tafsir mengatakan bahawasanya malam 10 itu di antaranya malam 10 terakhir Ramadan. Allah SWT bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Dan ada juga mengatakan 10 malam, iaitu 10 malam tadi pagi, Allah sumpah dengan pagi. Allah sumpah dengan malam 10 Zulhijjah. Jadi maknanya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah Allah bersumpah dengan malam tersebut. Makna keagungan Allah, Allah nak beritahu tidak ada malam seumpama malam Zulhijjah, malam-malam yang kita lalui Zulhijjah. Dan ada pendapat yang ketiga, walayalin ashr, iaitu malam Muharram, 1 Muharram sampai 10 Muharram. Ini juga di antara bulan-bulan Ashhurul Hurum. Bulan Ashhurul Hurum ada 4, 3 berterusan, 1 berasingan. Yang 3 iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berasingan Rejab. Ini 3 bulan Allah SWT bersumpah, dan hamba Allah SWT pergi menunaikan ibadah haji. Pertama sekali Zulqa'dah. Zulqa'dah bertolak daripada semua tempat untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji di Baitullahil Haram. Bulan Zulhijjah, bulan ibadah haji. Bulan Muharram, orang jemaah haji nak pulang. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana kelebihan yang Allah berikan pada 3 bulan ini, sehingga kan dikatakan ulama, apa yang buat amal pahala, amal baik, amal soleh, Allah naikkan derajatnya lebih tinggi daripada amal soleh di bulan yang lain.
Bahkan sesiapa yang buat dosa di dalam bulan 3 bulan ini ataupun 4 bulan ini, dosanya juga dikali gandakan. Maknanya buat dosa pun teruk, buat amal baik tingginya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr wa layalin ashr ma min ayyamin afdala min al ayyam alladhi fihi Zulhijjah wala layalin min afdali layalin min syahri Zulhijjah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, tidak ada hari yang lebih utama daripada hari-hari yang diberikan oleh Allah seperti mana Allah berikan hari di dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita berada di dalam bulan Zulhijjah ini, kita rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah panjangkan umur untuk kita bertemu dengan Zulhijjah. Wahai semua yang hadir di dalam surau Jumaat Masjid An-Nur ini, mudah-mudahan Allah kurniakan nur pada kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan cahaya pada kita, kerana kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang nyata. Kalau kita lihat dalam tafsir, nur tu ada banyak makna. Sebab itulah kalau hari ini ada orang belajar ilmu tafsir, tapi dia kalau faham Quran tu hanya satu je, bila hurai dia ambil satu makna je, maknanya dia telah menyalahi konsep Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang satu perkataan, satu kalimah keluar berapa erti. Seperti mana yang kita belajar dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah SWT ala atas arash, singgah sana, istawa bersemayam. Kalau kita lihat tafsir Ar-Rahman, yang buku tafsir Rahman tu, kita akan lihat itu terjemah dia, tapi bukan tafsir. Tafsir kita akan tengok di sana ada banyak pengertian, lebih daripada 7 erti istawa yang dimaksudkan. Jadi siapa yang kata Allah ada di langit, maknanya anda telah kecilkan pengertian ayat Al-Quran daripada kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu belajar ilmu Al-Quran bukan hanya dengar-dengar, tetapi ambil ilmunya daripada manba'nya, daripada ilmunya, daripada asal usulnya. Tidak hanya faham satu, kemudian itu saja yang disebutkan, sedangkan ertinya luas, huraiannya luas, pemahamannya luas. Sebab itu kita tak boleh memahami Al-Quran dengan cara kita saja. Kena melihat bagaimana pandangan daripada Imam Abu Hanifah, kena melihat pada pandangan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kena melihat pada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, kena lihat kepada Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Syafi'i. Barulah kita nampak Islam itu luas dengan pemahamannya. Bukan sebahagian orang, ini tak boleh terus bid'ah, ini Nabi tak buat terus tak boleh. Sedangkan luas pahaman agama, bukan mengikut hanya satu aspek ataupun satu sudut. Di dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada tanggal ini, disebutkan Rasulullah SAW tidak melakukan haji melainkan haji awal dan akhir. Maknanya Nabi SAW tak buat haji banyak kali. Haji yang dilakukan oleh Nabi SAW iaitu di lembah Uranah, Gunung Arafah, tahun 10 Hijriah, ketika mana Nabi SAW berada dengan depan para sahabat Nabi SAW. Disebutkan semasa Nabi SAW ingin masuk ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Itu ceritanya, kalau kita ingat, semasa para sahabat Nabi SAW semua bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bila kita nak balik kampung ni,
kampung halaman, dah lama tak balik, iaitu nak pulang ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Mereka sudah lama tinggal di Madinah Al-Munawwarah, lebih kurang 10 tahun mereka tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Lalu mereka minta dengan Nabi SAW. Ingat tak, sebelum Nabi SAW pulang ke bumi Makkah Al-Mukarramah, terdapat satu perdamaian dinamakan perdamaian Hudaibiyah. Ini kalau kita lihat dalam selok belok ataupun lenggok sirah Nabi, kita akan lihat bagaimana yang mentadbirnya Allah, bukan tadbir manusia, bukan tadbir Rasulullah SAW, yang mentadbirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam peristiwa perdamaian Hudaibiyah, kita tahu, kalau hari ini kita sebut genjatan senjata, genjatan senjata selama 10 tahun. Ketika mana dalam keadaan genjatan senjata tadi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam stop nak berperang. Itu kalau kita lihat ceritanya. Tapi kan berlaku sabotaj daripada orang Quraisy. Disebabkan sabotaj, akhirnya Rasulullah SAW diizinkan pulang ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Tapi sebelum itu, datang seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi." Nampak syariat Islam datang dengan mimpi juga. Siapa kata mimpi tak ada syariat? Dalam Islam ada 3 datang daripada mimpi jadi syariat. Di antaranya iaitu azan. Syariat azan datang daripada mimpi. Yang kedua, ibadah korban, syariat datang daripada mimpi. Yang ketiga, iaitu bercukur rambut, datang daripada mimpi. Sebab itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kita ramai-ramai pulang ke Mekah dalam keadaan bergundul, cukur rambut." Maka Nabi SAW kata, "Hadhihi bisyarah." Ini adalah berita gembira. Yang mimpi siapa? Adakah Rasulullah SAW? Yang anda kata mesti datang daripada Nabi? Macam mana nak jawab ni? Yang kata Nabi buat baru boleh. Yang mimpi itu sahabat Nabi SAW. Lalu sahabat kata kepada Rasulullah, Rasulullah kata, "Naam, itu mimpi benar. Mari kita sedia untuk pulang kembali ke bumi Mekah Al-Mukarramah." Dalam perjalanan pulang ke bumi Mekah Al-Mukarramah, bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam ketika mana bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Mekah Al-Mukarramah. InsyaAllah kalau siapa tuan-tuan nak dengar, saya dikongsikan dialog Abu Sufyan ini dalam TV Al-Hijrah, program pada Al-Hijrah berselawat pada musim merdeka nanti insyaAllah. Jadi wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Ini yang dinamakan Hujatul Wada. Masa Nabi SAW sebut ni, para sahabat tahu turun ayat Al-Quran yang berbunyi. Ini ramai orang guna dalil ni. Dia kata tak ada, mana ada tahlil arwah, mana ada ziarah kubur, mana ada ambil berkat. Ini semua tak ada. Sebab apa? Dia pakai ayat ni. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ni dalil. Ni ayat. Orang pakai, mana ada, tak ada. Nabi tak pakai serban, Nabi tak semuanya dibid'ahkan. Pakai ayat ni. Sebab itulah orang yang memahami ilmu Al-Quran, dia perlu wasa', dia perlu luas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maksud daripada ayat ini maknanya Rasulullah SAW akan dikembalikan. Rasulullah kembali. Siapa yang tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat lain semua gembira. Hari ini telah sempurna agamamu untuk kamu. Agama sempurna. Dan telah cukuplah nikmatku kepadamu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat memandang semua berpeluk-peluk, seronok. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi senyap. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa orang semua tengah gembira kau sedih?" Lalu ia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, ayat ini menunjukkan kita akan berpisah dengan beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat semua bila dengar,
Semua pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senyap, menunjukkan berita itu adalah benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah, dan kota ini, iaitu bumi Mekah Al-Mukarramah, sebagai kota suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah yang suci. Dengar, Nabi Muhammad dah beritahu, tak ada beza di antara orang Bangladesh, orang Cina, India, Jakarta, Melayu, Iban, Kadazan, Melanau, Banjar, Bugis. Tak ada beza kalau dia ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ambil poin ni penting-penting. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izal taqaya muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini bukan saya cakap, Nabi kata. Dan hari ini kita lihat di negara Arab banyak berlaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila bertemu dua pedang, satu kumpulan Muslim, satu kumpulan Muslim, dua-dua berperang, berbunuh, kedua-duanya masuk api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh memang masuk api neraka, yang dibunuh takkan masuk api neraka? Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, sebab sebelum dia dibunuh, dia ada niat nak bunuh saudaranya Muslim. Hati-hati wahai orang Malaysia, jangan sampai tahap kita padahal berbeza pendapat, sampai kita kafirkan orang, sampai kita syirikkan orang, sampai andai kata ada orang kafir duduk belakang kita, dia tak buat tapi dia suruh kita laga-lagakan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah perhatian wahai orang di Malaysia. Ini perkataan kekasih Allah Subhanahu taala. Telah nampak apa yang berlaku khususnya di negara Arab, Syria, Yaman, semuanya tak selesai. Jangan kita pula di negara Malaysia kita ambil puat macam mana negara Arab berlaku. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa. Ini Nabi sebut, dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Faham apa makna Nabi ni? Makna Nabi SAW nak beritahu, orang Islam, dia minum arak ke, dia berjudi ke, dia rasuah ke, dia riba ke, tetap dia pergi masjid. Dia akan solat. Sebab tu kita tengok dekat sebuah negara Arab, tahu negara Arab, dia pergi dekat tempat masa musim sejuk, dia akan keluar pergi tempat musim panas. Dia pergi dekat Pulau Phuket, dia pergi dekat Pulau Sipadan, dia berpoya-poya, dia buat maksiat. Orang Arab. Lalu bila ditanya, kenapa buat? Dia kata, kita ada Kaabah, kita ada Mekah, nanti bila musim haji kita balik buat haji, nanti hapuslah dosa. Sampai macam itu dipermainkan agama Allah Subhanahu taala. Sebab tu Nabi SAW kata, syaitan dia tak putus asa, dia dah putus asa dah. Sebab dia tahu orang tu semayang, orang tu pergi masjid, orang tu sedekah. Tapi apa kerja syaitan? Tetapi hati-hati, syaitan akan melaga-lagakan di antara kamu. Tu kerja syaitan yang paling besar. Dia suka laga-lagakan umat Islam. Sebab dia tahu tak payah pakai senjata pun, yang senjata berbunuh sesama sendiri. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Ini suami isteri. Bagaimana keadaan suami isteri hari ini? Bagaimana keadaan rumah tangga hari ini? Nabi SAW kata, kalau lelaki cari, kalau lelaki mempunyai hak, perempuan juga mempunyai hak pada suaminya. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita. Ni Nabi beritahu, fitnah akhir zaman datang daripada wanita. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Na'udzubillahi min zalik. A'azanallahu minhu. Azan kau 5 minit. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Nabi SAW. Ini kalau kita lihat dalam teks khutbah Nabi SAW, Nabi tak khutbah panjang-panjang. Nabi sampaikan apa yang patut saja. Tapi kita hari ini ada syarah. Baca ayat Quran, baca hadis, syarah lagi. Itu yang panjang tu. Kalau ikutkan pada zaman Nabi SAW, khutbah hanya taklah panjang. Sebab ia semua perkataan Nabi SAW daripada ayat Al-Quran, daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari semalam. Ini semua kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ini wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap Muslim adalah saudara. Ini yang dalam riwayat ni kata, bila Rasulullah kata ketahuilah, setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, para sahabat berpeluk-peluk di antara sama lain. Sebab itu kita orang Melayu, kita dah biasa dengan adat kita, iaitu lepas semayang kita akan bersalam-salaman di antara sama lain. Tu kalau kita rujuk pada mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i letak sunat bersalam-salam 2 waktu, iaitu lepas subuh dengan lepas asar. Itu dalam kitab mazhab Syafi'i. Sunat wirid lepas mayang sunat kan. Siapa kata tak sunat? Dalam riwayat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dengar Rasulullah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Tiba-tiba kita kata bid'ah, Nabi tak buat. Macam mana tu? Sahabat yang meriwayatkan adalah Hudzaifah Al-Yamani. Dia mengatakan, aku dengar Rasulullah baca subhanallah 33 kali. Kita silap. Orang baca subhanallah, kita balik. Orang subhanallah, kita bangun. Kalau bangun ada hajat, tak apa. Ini setiap bulan berbual kat luar, borak kat luar. Kan lebih baik kita zikir. Ini sunnah Nabi SAW. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari nanti. Saya yang bercakap, semua yang hadir di sini, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita akan bawa bekalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia jawapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan, perkongsian ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT pandang kita dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Allah angkat segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini. Allah gantikan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. Ya Arhamar Rahim, doalah kami sebagai hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kami membaca teks kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Apa yang pernah disebutkan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Hala balagd. Nabi SAW bila sampaikan yang terakhir, Nabi kata, hala balagd, adakah aku telah sampaikan? Nabi kata, hala balagd, adakah aku telah sampaikan? Para sahabat kata, bala ya Rasulullah, bahkan kau telah sampaikan. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan andai kata umur kami diberikan panjang, tiap-tiap Zulhijjah kami akan dengar
teks apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, untuk kami mengambil iktibar apa yang telah disampaikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW, kekasih awal dan akhirmu. Ya Allah, ya Allah, tidak ada seorang yang hidup di dunia ini melainkan kerana nikmat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Kalaulah tidak kerana nikmat kekasihmu ya Allah, kami tidak akan dapat nikmat persaudaraan ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah saya minta izin, di luar ada tabung sekolah saya, Mahat Tafiz dekat Taman Keramat, dan ada sesiapa yang nak buat korban di luar negara. Ada di Kemboja 350, di India pun 350, seekor kambing di Mekah 450, dan kemudian di Malaysia siapa yang nak saya daging tu boleh hantar sedikit, harganya 1/750. Kalau dah buat di sini tak mengapalah. Yang nak buat, yang saya hantar daripada Mahat Tafiz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.